Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Okay, terlebih dahulu saya ingin minta maaf lah sebab saya lewat tugasan. Okay, yang sepatutnya saya bagi pada kamu semalam. Okay, terutama kesibukan di sekolah. So, hari ini lah saya bagi pada kamu. Okay, tugasan lah yang tertangguh. Okay. So, pada hari ini, maaf ya. Okay. So, pada hari ini kita akan masuk kepada bab 6. Okay, iaitu bab berkenaan dengan elektrik dan juga kemagnetan. Okey. So pada kelas yang minggu lepas saya telah pun memasuki bab 5 iaitu bab termokimia. Okey, dan saya telah pun habiskan perbincangan tentang bab termokimia. Okey, dan saya juga mendapat feedback daripada beberapa rakan kamu yang sebenarnya ramai yang tak faham okey tentang termokimia ini. Okey. So kalau ada yang tak faham sila bertanya kepada saya melalui WhatsApp ataupun Telegram, saya akan jawab. Okey, so jangan malu, okey, jangan segan, tolong tanya. Okey, nanti kalau tak bertanya sesat jalan. Okey. Memang pada permulaannya tentang termokimia ini memang agak sukar nak faham. Okey. Tapi sebenarnya kalau kamu baca balik, kamu ulang kaji balik, sebenarnya benda ni mudah. Okey. Dan saya pun telah pun ada kepilkan bersama-sama dengan tugasan tu video. Okey, 2 video yang menggunakan aplikasi tentang endotermik dan juga exotermik. Okey, so ialah video-video yang menunjukkan aplikasi penggunaan termokimia dalam kehidupan seharian kita. Okey, yang telah banyak digunakan konsep ini untuk pembuatan beberapa ciptaan. Okey, seperti pack makanan dan juga seperti cold pack dan juga heat pack untuk kesihatan dan sebagainya. Okey, so kalau tak faham sila bertanya. Okey, boleh melalui WhatsApp ataupun Telegram saya. Alright. So hari ini kita akan masuk pada bab 6 iaitu bab elektrik dan juga kemagnetan. Okey. So untuk hari ini kita hanya basic dulu, kita mukadimah tentang tajuk inilah. Okay, dalam konsep penjanaan tenaga elektrik. Okey. So biasanya kalau kita tengok kat sekeliling kita ni terdapat banyak jenis sumber tenaga. Okey. So kalau kamu lihat sekarang ni dekat sekeliling kita ada tenaga cahaya. Okey, di mana ada lampu yang menyinari kita. Okey, dalam bentuk tenaga cahaya. Dan selalunya bila ada tenaga cahaya, kita ada tenaga haba. Alright. Kemudian kita ada tenaga kinetik. Okay, bila kita bergerak, kita menghasilkan tenaga kinetik. Okay, bila kita duduk, kita menghasilkan tenaga keupayaan. Okay, kita ada lagi contoh tenaga graviti dan sebagainya. Ada pelbagai jenis tenaga. Okay, so tenaga yang ada di sekeliling kita ini, okay, adalah satu bentuk yang tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Okay, so ada satu prinsip yang dipanggil sebagai prinsip keabadian tenaga. Okay. So prinsip keabadian tenaga ini menyatakan bahawa tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Okay. Tetapi tenaga ini boleh berubah bentuk dari satu bentuk tenaga ke satu bentuk tenaga yang lain. Okay. So berdasarkan kepada prinsip keabadian tenaga ini, maka datanglah kepada konsep penjanaan tenaga. Okay. Terutamanya tenaga elektrik. Okay. So hari ini kita menggunakan banyak sumber-sumber ataupun alatan yang memerlukan tenaga elektrik seperti apa? TV. Okay, kita pakai komputer, alright, streka, okay, heater dan sebagainya. So kita banyak bergantung kepada tenaga elektrik untuk menghidupkan alatan tersebut. Okay. So bagaimana kita menjana tenaga elektrik? Okay. So sebelum kita masuk kepada penjanaan tenaga elektrik, kita mesti tahu apakah jenis-jenis tenaga ataupun sumber tenaga yang ada, yang available di sekeliling kita. Okay. So kita ada sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan juga sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Okay. So ada 2 jenis sumber tenaga yang kita ada di sekeliling kita. Okay. Yang pertama ialah sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Yang kedua ialah sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Okey. So apakah contohnya? Apakah yang dimasukkan dengan sumber tenaga yang boleh diperbaharui? Okey. So berarti kat sini lah sumber tenaga yang boleh diperbaharui merujuk kepada tenaga yang boleh digantikan secara berterusan. Yang boleh diperbaharui, yang boleh digantikan secara berterusan dan tidak akan habis. Okey. Contohnya seperti tenaga hidro. Okay, itu tenaga menggunakan air, tenaga ombak, tenaga angin, tenaga suria. Okay, tenaga, apa lagi contoh? Tenaga pasang surut air laut. Okay, tenaga biojisim.
okay, dan juga tenaga geotermal. So ini adalah contoh-contoh sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Okey. Manakala sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui, bererti sumber tenaga tersebut memang tidak boleh diganti dan akan habis jika digunakan. Okey, contoh seperti tenaga nuklear. Okey, tenaga nuklear, arang batu, tenaga apa lagi contoh? Sumber gas asli dan juga petroleum. So inilah sumber-sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Okey, so berdasarkan kepada dua konsep ini, okey, yang boleh diperbaharui dan juga tidak boleh diperbaharui, maka kita boleh memilih sumber-sumber tenaga ini untuk menjana tenaga elektrik. Okey, contohnya di Malaysia, okey, kita ada stesen jana kuasa elektrik, okey, di beberapa negeri di Malaysia ini. Contohnya kita ada stesen jana kuasa hidroelektrik di Bakun, Sarawak. Okey, so bila kita kata hidroelektrik, berarti penjanaan tenaga elektrik menggunakan sumber tenaga hidro, iaitu air. Okey, selalunya melalui empangan. Okey, kemudian kita ada stesen jana kuasa Tuanku Jaafar di Negeri Sembilan, di mana ianya menggunakan sumber gas asli. Okey, kemudian kita ada stesen jana kuasa di Sultan Azhar Shah di Manjung, Perak. Okey, yang di mana menggunakan sumber asli arang batu untuk menjana tenaga elektrik. Dan kita juga ada stesen jana kuasa di Gelugor, Pulau Pinang. Okey, yang di mana menggunakan tenaga diesel untuk menghasilkan tenaga elektrik. Dan akhir sekali kita ada contoh seperti stesen jana kuasa Biojisim, okey, yang terdapat di syarikat TSH Bioenergy, di mana kita menggunakan sumber tenaga biojisim, iaitu contoh seperti najis ataupun hampas-hampas kelapa sawit ke apa yang tidak digunakan, kita boleh tukarkan tenaga biojisim ini kepada tenaga elektrik. Okey, so ada banyak lagi stesen jana kuasa yang mungkin menggunakan sumber tenaga yang paling utama seperti solar. Okey, di mana kalau dekat pedalaman Sabah Sarawak, okey, di mana akses tenaga elektrik daripada TMB memang susah nak dapat, memang akan ada beberapa pihak yang akan menyumbang panel solar. Okey, so panel solar ini akan membantu untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, dan jika ada negara seperti negara Belanda, Netherlands, okey, di mana kawasan lapangnya memang berangin. So mereka akan pasang kincir angin untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, so inilah cara-cara untuk menjana tenaga elektrik. Okey, so bergantung kepada jenis sumber tenaga yang ada di sesebuah negara. Contoh macam Jepun, Korea. Okey, sumber tenaga utama mereka ialah tenaga nuklear. Sebab itulah 90% daripada tenaga elektrik yang dijana di negara-negara seperti Korea dan juga Jepun, mereka datang pada sumber tenaga nuklear. So mereka akan ada logi reaktor nuklear, okay, yang selalunya terdapat di tepi-tepi laut. Okay, so bergantung kepada sumber tenaga yang available di setiap negara. Macam India lebih kepada pembakaran arang batu dan juga gas asli. Okay, macam Arab Saudi pun sama, pembakaran gas asli dan juga arang batu serta petroleum. Okey. So bergantung kepada keadaan sekeliling sesebuah negara. Untuk macam Malaysia, disebabkan kita ini mempunyai taburan hujan yang tinggi, sebab kita merupakan negara tropika, maka sumber tenaga utama kita ialah secara tenaga hidro, dengan menggunakan air di empangan-empangan tertentu untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okay, selain pada backup dengan menggunakan arang batu, biojisim dan juga gas asli. Okey. So, bagaimanakah penjanaan tenaga elektrik boleh berlaku? Untuk menjana tenaga elektrik, nak tak nak kita mesti ada satu alat yang dipanggil sebagai generator. Okey. So, generator ialah alat yang digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Okey. So, generator ini selalunya terdapat di setiap stesen jana kuasa elektrik yang terdapat di negara kita. Okey, so inilah generator untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, dan tenaga elektrik pada asas yang telah pun diketemui, okey, ataupun telah pun dipertemui oleh seorang saintis bernama Michael Faraday. Okey, so inilah insan yang bertanggungjawab terhadap penemuan tenaga elektrik, di mana the same concept yang Michael Faraday
jumpa masih lagi diguna pakai pada hari ini, di mana penghasilan tenaga elektrik di setiap generator, okey, pada setiap jana kuasa, stesen jana kuasa di Malaysia ini, kita menggunakan magnet. Okey, so kita menggunakan magnet. So dalam generator tu ada satu magnet besar dan ada gegelung-gegelung dawai. Okey, dan apa yang berlaku ialah tenaga seperti tenaga hidro ke, tenaga nuklear dan sebagainya, walaupun berbeza caranya, tapi asasnya adalah untuk menggerakkan generator tersebut. So bila generator tersebut yang dalamnya ada magnet yang besar dan juga dawai, dawai besi, so bila dia digerakkan, dengan hasil daripada pembakaran ataupun pergerakan daripada hasil tenaga-tenaga yang diguna pakai untuk menggerakkan generator tersebut, maka apa yang berlaku ialah satu arus yang dipanggil sebagai arus aruhan. Okey, so arus aruhan ini hanya akan wujud apabila generator ini berpusing, di mana ianya akan memotong medan magnet yang terdapat dalam generator tersebut oleh dawai-dawai besi yang bergulung dalamnya. Okey, so hasil daripada gerakan dawai tersebut ataupun gerakan magnet yang memotong medan magnet tersebut, maka akan menghasilkan arus aruhan. Dan arus aruhan ini dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Okay. So basically inilah bagaimana secara simplifiednya tenaga elektrik dihasilkan oleh generator. Okay. Dalam tu ada magnet yang besar, ada gegelung dawai, dan bila digerakkan engkolnya, okay, dia akan pergerakan magnet dan juga dawai ini akan memotong medan magnet, okay, untuk menghasilkan arus aruhan. Lantas bila berlakunya ataupun terhasilnya arus aruhan ini, maka akan terhasillah tenaga elektrik. Okey, so ada dua cara, sama ada kita gerakkan dawai memotong medan magnet, ataupun kita gerakkan magnet itu untuk dipotongnya dia punya medan magnet tersebut melalui dawai-dawai tersebut. Okey, so inilah cara bagaimana generator berfungsi, okay, untuk menjana tenaga elektrik. So tenaga hidro, tenaga nuklear, basically tenaga-tenaga ini diperlukan untuk menggerakkan generator tersebut. Okey, nah dalamnya ada magnet dan juga dawai besi yang akan menghasilkan arus aruhan, lantas menghasilkan tenaga elektrik. Pada asasnya konsep Michael Faraday masih lagi diguna pakai sehingga ke hari ini dalam konteks menghasilkan tenaga elektrik, okay, di negara kita terutamanya. Okey, so untuk hari ini saya hanya mukadimah saja, okay, bagaimana kita boleh menghasilkan tenaga elektrik menggunakan generator. Dan jika kamu belik pada muka surat 167 buku teks kamu akan dapati adanya cara, okay, step by step untuk menghasilkan tenaga elektrik di stesen jana kuasa. Okay, di mana kalau kita tengok kat sini, okay, ada lebih kurang 3, 4, 5, 6, okay, ada 6 stesen jana kuasa. Okey, berarti arang batu, diesel dan juga gas asli, okey, yang menggunakan tenaga solar, hidroelektrik, tenaga angin, okey, bahan api nuklear, biogesim, okey. So dia bagi contoh bagaimana tenaga elektrik dihasilkan oleh 6 stesen jana kuasa tersebut yang menggunakan tenaga yang berlainan, okey, sumber tenaga yang berlainan. Tapi kalau kamu tengok kat situ, pada dasarnya, okay, basically dia punya mission dia ataupun dia punya target dia adalah untuk menggerakkan generator ataupun penjana. Okey, contoh kita tengok yang ketiga muka surat 168. Okey, stesen jana kuasa hidroelektrik, air daripada empangan akan dialirkan, okey, ke bahagian bawah, okey, menggerakkan turbin. Bila turbin itu bergerak, turbin ini connected dengan generator. Bila turbin bergerak, dia juga akan menggerakkan generator. So dia akan memusingkan magnet ataupun dia memusingkan dawai besi dalam tu, lalu menghasilkan arus aruhan. Lantas terjanalah arus elektrik. Okay, the same thing kalau kita tengok dekat sini, pembakaran arang batu dan juga gas asli. So bila dibakar, okay, gas asli, arang batu ini dia basically untuk nak memanaskan air yang terdapat dalam stesen tersebut. So bila air dia panas, dia akan mendidih menghasilkan steam. Steam ini akan menggerakkan turbin lalu menggerakkan generator. The same thing. Okey. Tenaga solar. Okey, basically kalau tenaga solar dia tak adalah turbin tapi dia direct.
di mana panel solar itu dipasang akan menyerap tenaga haba daripada cahaya matahari tersebut, lalu menukarkan tenaga cahaya kepada tenaga elektrik secara langsung lah. Okey. Contoh dalam stesen jana kuasa yang menggunakan tenaga angin, the same thing, bila angin itu memusingkan bilah pada kincir angin tersebut, dia akan menggerakkan generator yang ada dalam kincir angin tersebut, lalu menghasilkan tenaga elektrik. Okey. Last kali tengok apa? Tenaga api nuklear. Okey, the same thing. Okey, bahan api nuklear apa yang berlaku ialah bila berlakunya pelakuran nuklear dan sebagainya, apa yang berlaku, dia akan membebaskan tenaga haba. Tenaga haba yang besar ini akan memanaskan air, menghasilkan steam, lantas menggerakkan turbin, lalu menjana tenaga elektrik. Okey. So ini ialah bagaimana setiap stesen jana kuasa ini, fungsi asal adalah untuk nak menggerakkan generator, untuk nak menghasilkan tenaga elektrik, kecuali solar saja, di mana dia direct daripada tenaga cahaya diserap oleh panel solar tadi untuk menghasilkan terus tenaga elektrik. So ini ialah asas kepada penjanaan tenaga elektrik. So untuk yang akan datang punya kelas, kita akan tengok tentang dua jenis arus elektrik, iaitu arus terus dan juga arus ulang-alik. So sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.